Selalu kita dengar kisah seram orang Melayu je. Selalu kita tengok hantu-hantu ni semua orang Melayu, orang Islam je. Orang agama lain tak ada hantu ke? Cerita pada malam ni tentang hantu India, geng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Welcome back to my story puaka. Dan mulai hari ni, pada detik ini, pada waktu yang gemilang ini, merdeka, merdeka, merdeka. Lain macam. Pada hari ni, aku rancang nak buat satu, orang cakap trilogi lah, ataupun episod di mana aku nak tour, nak pusing Malaysia. Di mana saya nak buat kisah seram satu Malaysia. Macam contoh, cerita seram pada malam ni berasal daripada negeri Pahang. Dan next, kita akan buat negeri lain pula. Rotate 14 buah negeri, geng. So, kalau tak nak terlepas cerita seram di negeri anda, dipersilakanlah untuk subscribe, untuk like, untuk share video saya, geng. Dan jemput duduk semua, jemput bersila sambil makan cekodok. Dipersilakan layan cerita daripada seorang lelaki yang bernama Reuben. Reuben ni adalah seorang pemuda yang beragama India. Umur dia 27 years old dan menetap di area Jengka. Jengka mana aku tak boleh cakap. Jengka ni ada banyak. Jengka 1 sampai Jengka 18 tak silap aku. Ke lebih. Entahlah. Tapi Reuben ni memang duduk dekat area Jengka. Dan macam yang kita belajar kajian tempatan masa kita darjah 3, kawasan Jengka ni dipenuhi oleh kelapa sawit, geng. Dan Reuben ni juga, dia bekerja sebagai seorang pekerja kampung. Pekerja kampung ni tak tetap. Kalau dia suruh pergi menoreh, kau pergilah menoreh. Kalau dia suruh pergi tanam pucuk paku, kau pergilah tanam pucuk paku. Asalkan dapat duit untuk hidup seharian. Tapi Reuben ni memang rajin. Kadang-kadang dia pergi seorang-seorang buat kerja. Kadang-kadang kawan dia pergi teman. Macam mana aku tahu dia rajin? Tak tahu, dia yang cakap, "Bang, saya rajin bang, saya rajin buat kerja." Dia cakap dalam aku punya DM. Sehinggalah satu hari dia dapat call daripada orang kampung yang bernama Arif. Cuk, sebelum saya sambung cerita seram pada malam ni, tak jelaslah pula muka aku. Sebelum saya sambung cerita seram pada malam ni, korang boleh tengok dekat butang chat tu, peng, butang duit ni, korang boleh share dekat saya super gift ataupun super chat sebagai tanda sokongan. Dan rakan-rakan sekalian, sebelum saya mulakan kisah seram, kita perlukan lampu merah kita, betul tak? Marilah hari kita tukar. Dan cerita seram pada malam ni bertajuk Lembaga Keluarga India. Time tu, Reuben dekat rumah tengah hisap rokok gulung. Tiba-tiba Arif telefon. Kutut. Reuben pun angkat. Hello? Arif pun bagi salam. Assalamualaikum. Sorry. Arif pun cakap, Reuben, you kat mana? Reuben cakap, saya kat rumah. Kenapa Arif? Kenapa? Ada apa-apa kan yang berlaku? Arif pun balas, Reuben, tak ada apa Reuben. Cumanya saya baru balik daripada kawasan dalam ladang tadi Reuben. Saya ada nampak lah itu pagar dekat kubur lama India sudah roboh. Saya rasa itu lembu langgar lah Reuben. Nanti saya bagi duit JKK kampung. You buat pagar baru Reuben. Kecil je pagarnya. Nanti kami bayar upah you, Reuben. Reuben pun balas, lama. Okey, nanti saya pergi cari sama itu kawan-kawan saya pergi. Asal macam Bangladesh pula. Tapi time ni, si Reuben ni, dia dah seram sejuk, geng. Seram sejuk sebab dia tahu cerita dekat kubur lama India tu. Di mana kubur lama tu memang seram, geng. Memang ada cerita di sebaliknya. Dan dikatakan kubur lama tu sebenarnya dimiliki oleh sebuah keluarga pada waktu dahulu sebelum awal-awal wujudnya kampung Jengka tersebut. Senang cakap, diorang ni antara golongan peneroka lah. Dan kubur tersebut tiada waris. Dekat kawasan tu hanya ada 5 buah kubur sahaja. Dan diperkatakan kubur tersebut merupakan kubur satu keluarga yang mati akibat dibakar oleh manusia yang berhasad dengki. Macam aku cakap tadi, kawasan tu kecil je. Lebih kurang dalam petak ni tak besar pun. Memang kecil benar. Memang memuatkan 5 kubur sahaja di dalam satu kawasan dalam ladang kapur sawit. So Reuben pun fikir, ini kalau buat seorang ni penat ni. Tak apalah, aku call itu kawan aku nama VJ. Dia pun call lah kawan dia yang bernama VJ tadi. Sebab selalunya kalau bab-bab buat pagar, buat rumah, VJ akan tolong.
So Ruben pun dah call VJ, VJ pun dah setuju, Ruben pun dah pergi tempah kayu apa semua. Seminggu kemudian kayu sampai, dah bermulalah waktu untuk bekerja. Di mana pagi tu lebih kurang dalam pukul 10, ada satu apek Cina call. Hello. Ini kayu saya sudah hantar dekat itu ladang kelapa sawit. Nanti kamu pergi ambil saya tinggal sini saja Lepas tu Ruben pun cakap, okey, tak ada hal. Dia pun terus call VJ, kayu sudah sampai. So, diorang pun gerak sama-sama menuju ke kawasan perkuburan tersebut. Naik motor kapcai buruk je, geng. Dan kubur tersebut, macam aku cakap tadi, berada dalam kawasan pendalaman ladang kelapa sawit. Ini ladang kelapa sawit, dia dekat dalam lagi, bukan dalam hujung-hujung ladang, geng. So, diorang pun bawa motor macam biasa, prem. Sambil bawa motor tu, nampaklah ada dalam bangla 2-3 orang, ada orang Melayu 2-3 orang, tengah angkat buah, tengah kemas ladang. Masa bawa tu tak rasa takut lah, yelah orang ada kiri kanan. Dan bila sampai dekat ujung-ujung tu, dah tak ada orang. Suasana dah sunyi sepi, geng. Beberapa meter lepas tu, mereka ternampak ada lebih kurang dalam 5-6 kubur lama. Kubur India, geng, atas tanah. VJ dengan Ruben pun parking dekat satu ribunan kayu yang apek tadi dah letak. Timbunan kayu tu pun berada lebih kurang dalam 50 meter daripada jarak kubur. Memang jauh gila apek tu hantar. Tak tahulah kenapa. Penakut juga apek ni rupanya. Lepas tu Ruben dengan VJ pun, mereka berdua mulalah turun daripada motor. Dia startlah ambil kayu. Dia pergi alihkan satu persatu nak mendekati dengan kawasan kubur. Sambil alih tu, dia dah susun. Okey, kayu panjang dekat sini, pendek dekat sini. Sebab pagar ni nak elak daripada lembu masuk je, geng. Dan macam aku cakap tadi, kawasan situ memang keras. Orang kampung tahu kawasan tu memang menyeramkan lah. Memang orang takkan masuk sampai dalam macam tu sekali. Kalau ada pun, hanya beberapa orang Bangla untuk kemas kawasan ladang. Itu pun sebab Bangla ni, dia tak tahu apa ada dekat situ. Diorang nampak kubur, alah ni kubur orang lama ni, pergi tak apalah, saya buat kerja saya je. Kalau diorang tahu kisah sebenar, mencicit lagi Bangla tu. Pukul 12 tengah hari macam tu, diorang baru siap asingkan kayu ikut tinggi, ikut tebal apa semua. Ruben pun cakap, okey kita start gali lubang. Kita bahagi dua ya VJ. You gali lubang belah sini, I gali belah sini. Lubang untuk masukkan kayu untuk kita buat pagar. So diorang pun berpecah lah kiri kanan. Time tengah gali lubang. Oh itu lagu. Tengah diorang gali lubang tu, tiba-tiba VJ stop menggali. Hidung dia terkemut-kemut seakan bau something. Macam cah. Time ni Ruben pandanglah VJ. Lepas tu Ruben tanyalah dalam bahasa dia, bahasa Tamil lah. Aku tak pandai sangat. Subhanallah, salah pula. Maaf ya kalau ada orang-orang Indian yang tengok. Saya tak pandai bahasa Tamil. Tapi bukan macam ni lah. Ruben cakap dekat VJ, you ada bau apa? Dekat kawasan ni ada apa-apa bau busuk ke? Saya tak bau apa-apa pun. Ruben cakap macam tu. Dan VJ balas, tak tahu. Saya bau macam ada orang bakar sampah. Ke ada ladang terbakar. Sebab time tu VJ bau kawasan tu seakan macam ada something yang terbakar. Dan bila pandang kiri kanan pun tak ada sekelumit asap pun, geng. And time ni Ruben pun cakap, maybe dekat depan tu Bangla tengah bakar pelepah. Tak apa, sambung kerja, cepat settle, cepat balik. So diorang pun tengah gali lubang, sambung gali. Tiba-tiba something happen, di mana kawasan tu tiba-tiba didatangi oleh asap-asap nipis, geng. Asap tu macam kabus je, macam asap nipis tiba-tiba datang ke arah kubur tersebut. Tapi kita boleh cam tau. Contoh kalau bau asap ni hasil daripada bakar pokok, oh dia bau macam ni. Asap ni bakar ayam, oh bau dia macam ni. Dan asap yang VJ dan Ruben bau time tu bukan bau asap orang bakar sampah ataupun orang bakar pokok. Dia bau lain, geng. Bau yang tak pernah diorang bau. Both of them stop buat kerja. Dia pandang kiri kanan nak cari dia mana datang pada asap ni. Sebab asap tu tiba-tiba seakan masuk dalam kawasan kubur tersebut dan memenuhi kawasan tersebut. Dan bila cuba-cuba bau, diorang macam pelik. Tak pernah aku bau asap macam ni. Bau asap tu seakan bau yang tengek nusuk dalam hidung. Tapi bukan bau asap bakar sampah, bakar pokok. Dia bau tengek yang tak tahulah aku cakap macam mana, tapi bau tengek lah. Tiba-tiba suasana ladang tu senyap sunyi. Kalau tadi adalah juga bunyi mentaduk kruk. Ada bunyi ayam kok. Macam-macam bunyi ada, geng. Tapi tiba-tiba waktu tu senyap sunyi. Bunyi burung-burung pun tak ada. So VJ pandang Ruben pandang VJ. Dua-dua macam dah panik.
Dan Ruben cakap, ini orang bakar sampah ni. Tak apa, kita buat kerja kita, settle balik. Dan Ruben pun sambunglah cangkul tanah. Tiba-tiba Ruben terdengar suara lelaki yang cakap dalam bahasa Tamil. Dia cakap, "Buat apa tu?" Tapi dalam bahasa Tamil lah. Ini aku translate lah. Aku tak pandai bahasa Tamil. Kan tiba-tiba bunyi bahasa Portugal kan, korang marah aku pula. Ruben betul angkat kepala. Dia ingatkan time tu orang kampung tegur nak ajak borak. Tapi bila pandang kiri kanan, tak ada orang. Yang ada hanyalah VJ dekat depan tengah cangkul tanah. Time ni si Ruben ni dah gaul-gaul kepala. Dia pelik. Bunyi apa tu? Dia pun tanya VJ, you ada dengar suara orang tak? VJ pun geleng-geleng kepala. Dia cakap, mana ada orang? Sini kita dua je. Orang tak berani masuk sini. Ruben dalam keadaan kekeliruan sambung dia gali tanah. Pecepap. Dan lagi sekali suara lelaki tadi kedengaran, tapi kali ni lebih tegas. Tanya, "Kamu buat apa tu?" Tapi bila Ruben angkat kepala pandang kiri kanan, kosong. Tak ada apa-apa. Asap makin mendebal geng dekat kawasan tu. Bau makin tengek sampai tahap tak tahanlah bau dia. And Ruben ni pun dia cakap dekat VJ, saya rasa tak best lah VJ. Macam ada something happen lah. Dan VJ pun berjalan slowly ke arah Ruben. Dia jalan. Dia cakap, betul lah, saya pun ada rasa tak best ni. Asap ni macam pelik lah bau dia. Tak pernah saya bau asap macam ni. Dan Ruben cakap, VJ, tadi aku ada dengar orang tanya kita buat apa kat sini. 2 kali dia tanya, tapi aku pandang tak ada nampak orang pun. Ruben ni memang berani geng. Dia cerita time tu juga. Kalau kita simpan dulu. Ruben ni time tu juga dia cerita. Dan VJ cakap, muka dah cuak. Dia bagi tahu, tak ada. Dekat sini engkau dengan aku je. Macam mana kau dengar suara tu? Suara apa yang kau dengar tu? Tiba-tiba lepas VJ cakap macam tu je, so suddenly lah orang cakap, ada satu suara garau laki yang sama. Dia cakap, jangan kacau sini, pergi jauh-jauh. Member berdua tercengang geng. Sebab time ni dua-dua dengar suara tu. Diorang dua-dua terus pandang kiri kanan, tengok suara siapa yang bercakap tu. Dan time tu asap makin lama makin menebal geng. Dan bila tengok kiri kanan memang tak ada orang. Tak nampak sekelibat kepala ataupun badan orang pun. So Ruben ni dengan beraninya dia cakap, siapa tu? Pergi, kami mau buat kerja, jangan kacau kami. Pergi jauh-jauh. Dan suara tu ada balas geng. Suara tu balas satu perkataan ringkas je. Dia cakap, pergi. Si Ruben time ni, dia tiba-tiba rasa macam marah. Rasa baran tak tentu pasal. Tak tahu kenapa, tapi rasa macam naik angin. So, dia pun ambil cangkul, dia seakan memberontak. Dia cangkul tanah tu dalam keadaan kasar. Tak tahu kenapa Ruben cakap. VJ time ni dah panik. Dia cakap, Ruben, jom kita balik Ruben. Ni tak best Ruben. Dia pegang bahu Ruben macam, Memang seakan marah. Tapi time ni Ruben cakap, tak tahu, dia seakan tak boleh kawal diri dia. Dia cangkul je tanah tu dalam keadaan kasar geng. Tiba-tiba VJ dia tengok depan ke arah kubur. Time ni Ruben tengah cangkul-cangkul tanah lagi. Dia pandang depan, tak fikir panjang geng. VJ terus berlari ke belakang, naik motor, keluar daripada ladang kelapa sawit tersebut. Tinggalkan Ruben seorang-seorang. Ruben time ni seakan macam baru tersedar. Apa yang jadi? Asal aku tiba-tiba cangkul tanah macam ni. Dan dia dapat tengok dekat tanah tu, seakan dia cangkul sesuka hati. Bukan cangkul untuk tanam kayu tak, tapi cangkul yang merata-rata geng. Dan time ni juga Ruben sedar yang dia tinggal seorang-seorang dekat kawasan yang berasap tu. Dia tengok ke arah VJ. Dan ni VJ dah jauh ke depan, tinggalkan dia. Ruben pun panggil lah VJ. Hoi, you. Lai, datang sini. Tapi VJ tu sikit pun tak pandang Ruben geng. Ruben time ni dah cuak. Dia fikir, asal kawan aku ni kena sampuk ke apa? Kenapa tiba-tiba dia pergi jauh sangat ni? Tinggal aku seorang-seorang. Dan Ruben pun pusing belakang, menghadap ke arah kubur lama tadi. Dan time tu lah Ruben tercengang sebab betul-betul di hadapan dia, betul-betul di atas tapak kubur tersebut, kelihatan ada 5 orang. Seakan satu keluarga, laki perempuan macam ibu ayah dan juga anak kecil-kecil je 3 orang sedang berdiri.
di mana dia pakai baju macam baju biasa, baju t-shirt seluar pendek, tapi terkoyak, rabak, kesan-kesan terbakar. Kaki, tangan, muka seakan melecur teruk, geng. Mata dia, soket mata ni lubang, tak ada mata putih, seakan mata dia lopong, geng. Mereka berlima pandang tepat ke arah Ruben. Dan time tu Ruben perasan yang asap-asap tadi datang daripada arah kubur tersebut. Tak fikir panjang, geng. Ruben terus pusing belakang. Dia pergi dekat motor dia. Dia cuba start motor, geng, tapi tak lepas. Dia panik, tak tahu nak buat apa. Takkan nak baca bismillah, terkejut hantu tu nanti. Dia cuba start motor, cuba tak boleh juga. Dan satu keluarga tadi memang pandang je ke arah Ruben, tak buat apa-apa. Dia atas kubur tu, dia pandang je. Dan Ruben ni tengah cuba start motor, tak boleh. At the end of the day, Ruben ni dia decide nak lari jauh daripada kawasan tersebut. So member tu pun berlari pecut, punyalah lari laju 500 meter, geng. Dia marathon dalam ladang tu. Tiba-tiba nampak motor VJ daripada kejauhan datang ke arah Ruben. So Ruben panggil, VJ, tolong. Dalam keadaan mengah ni. Lepas tu si VJ datang singgah. Dia tanya, Ruben, sorry saya tinggal you tadi. Saya betul-betul takut, Ruben. Saya nampak ada hantu, Ruben, dekat kubur tadi. Ruben pun cakap, betul-betul saya pun nampak. Tolong, jom kita balik. Ruben pun naik motor, pusing balik rumah, geng. Sebab rupanya awal-awal tadi VJ dah nampak benda tu, tapi dia tercengang. Dia tak boleh nak bercakap apa-apa. So dia decide, letak engkau lah, Ruben, aku gerak dululah, apa-apa nanti Roger. So dia pergi dulu, tinggal Ruben seorang-seorang. Dah jauh sikit boleh fikir, oh alamak, Ruben seorang-seorang ni. Bola dia pusing semula. Since that day, pagar yang tak siap tu, orang upahkan bangla untuk buat. Di mana bangla ni memang tak tahu apa yang ada dekat situ. Dan bila dikorek-korek ceritalah, Ruben cerita kat aku, sepanjang masa bangla kerja kat situ, diorang cakap, diorang ada je jumpa seakan macam satu keluarga sedang berjalan dalam ladang kelapa sawit. Tak pun dalam waktu petang sikit, anak-anak tengah berlari-lari di dalam ladang. Tak pun suami isteri tengah berjalan-jalan. Dan bila ditanya, baru nak kejar tanya, siapa nanti? Buat apa kat sini? Benda tu hilang. Dan benda ni bukan sekali, banyak kali. Sampai kan bangla kat sana cakap, saya ingatkan ini keluarga duduk sini, jadi saya tak tanya. Rupanya hantu lah. Sampaikan macam tu, geng. Dan benda ni memang ada, cuma nasib tak nasib je. Nasib baik jumpa, nasib tak baik tak jumpa. That's all cerita for tonight, guys. Cerita daripada negeri Pahang. Kalau korang nak dengar cerita daripada negeri lain, jangan lupa drop that subscribe button. InsyaAllah untuk next cerita kita cover negeri lain pula. Thank you pada yang sumbangkan gift. Jumpa dalam episod akan datang. Ciao.